What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alhamdulillah, aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang telah mendoakan keafiatan ibu aku. Semalam ibu aku dah keluar daripada hospital dan keadaan dia telah pun pulih sepenuhnya. Aku doakan segala kebaikan kepada korang juga, family, kerabat dan seluruh umat akan keafiatan dan kesihatan. Thank you guys so much. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan kalian semua analisis bagi chapter yang ke-1075 yang lepas. InsyaAllah aku akan cuba untuk mengupas dengan lebih lanjut kandungan bagi chapter pada kali ini, dan kita juga akan cuba membincangkan ke semua kebarang kalian yang mungkin berlaku pada chapter-chapter yang akan datang berdasarkan maklumat-maklumat yang telah Oda Sensei berikan kepada kita dalam chapter pada kali ini. Antara perkara yang akan kita bincangkan bersama-sama dalam video ini termasuklah tentang siapakah yang kini sedang menghapuskan kesemua denden mushi ataupun kamera snails yang terdapat di labo face organoids, yang bakal menjadi satu teknologi yang sangat penting dan juga detail yang mungkin korang terlepas pandang. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikutu Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nestapa karena ibunya patuh. Perkara pertama yang akan kita bincangkan bersama adalah tentang siapakah gerangan pemilik bayang-bayang yang dilihat oleh Shaka melalui denden mushi yang berada di menara si labo face, yang mana bayang-bayang tersebut kini sedang menghapuskan kesemua denden mushi tersebut satu demi satu. Well, aku personally berpendapat yang watak tersebut berkemungkinan adalah S-Shark ataupun Seraphim Jinbei. Hal ini dikatakan macam gitu adalah kerana kalau kita cuba teliti dalam muka surat yang pertama panel yang ketiga, semasa bayang-bayang tersebut ditunjukkan dalam CCTV yang sedang dilihat oleh Shaka, bayang-bayang tersebut seakan-akan sedang berenang keluar daripada lantai yang terdapat di sana. Tambahan pula, setiap Seraphim yang telah pun diperkenalkan kepada kita sebelum ini, masing-masing sudah mempunyai tugasan yang tersendiri kecuali S-Shark sahaja. Yalah, kita semua dapat tengok yang S-Bear dan S-Hawk kini sedang menyerang control room, manakala S-Snake pula telah pun menyerang kumpulan Usopp, Frankie, Lilis, York dan Pythagoras. Tapi S-Shark ni tidak ditunjukkan pun kepada kita. So aku berpendapat yang kerja menghapuskan kesemua denden mushi ataupun kamera snail ini adalah kerja S-Shark. Tapi aku juga tidak menolak kemungkinan bahawa bayang-bayang yang ditunjukkan tersebut bukanlah milik S-Shark. Sebabnya, semasa bayang-bayang tersebut menghulurkan tangannya ke arah kamera snails yang sedang diperhatikan oleh Shaka itu, bayang-bayang tersebut dilihat tidak mempunyai sirip pada tapak tangannya seperti mana yang dimiliki oleh telapak tangan S-Shark sebelum ini. Tapi mungkin sirip itu tidak mempunyai bayang-bayang kerana S-Shark sedang menggunakan laser beam daripada tangannya, menyebabkan cahaya daripada laser beam itu menutupi bayang-bayang sirip pada tangannya itu, ataupun berkemungkinan juga yang bayang-bayang tersebut bukanlah milik S-Shark akan tetapi ianya adalah milik Seraphim yang lain. Yalah, macam mana yang kita semua sedia maklum, Seraphim ini merupakan sebuah senjata SSG yang diciptakan bagi menggantikan sistem Shichibukai, dan kita semua dapat tengok dengan jelas bahawa setiap daripada Seraphim yang telah ditunjukkan kepada kita ini mempunyai reka bentuk yang sebiji dengan seorang Shichibukai. So berkemungkinan besar Vegapunk telah pun menghasilkan Seraphim bagi kesemua former Shichibukai yang first batch dahulunya, iaitu Kuma, Jinbei, Hancock, Mihawk, Doflamingo, Crocodile dan Gecko Moria. So kalau kita dah ada S-Hawk, S-Shark, S-Snake, S-Bear, maka tidak mustahil kalau Vegapunk juga sebenarnya memiliki S-Croc, S-Flamingo dan S-Bat. Yelah, alang-alang Vegapunk nak ciptakan Seraphim yang diklaim sebagai manusia paling kuat ini, baik dia buat je berdasarkan kesemua Shichibukai ni kan. Tambah pula kita dapat tengok yang Senior Pink yang kini merupakan banduan Impel Down pun Vegapunk manfaatkan untuk menghasilkan kemampuan buah iblisnya itu. So takkan Doffy yang berada dekat Impel Down tu Vegapunk tak buat eksperimen pula kat Doflamingo tu kan. So sangat besar harapan kita untuk melihat kemunculan S-Flamingo nantinya. Untuk si Crocodile dengan Gecko
Moria tu pula, mereka berdua pun mempunyai kekuatan yang imba kot. Maka takkan Vegapunk nak mensia-siakan kemampuan mereka berdua ni. Kalau Mihawk dan Hancock pun Vegapunk boleh klonkan je dalam Seraphim, takkan Crocodile dan Gecko Moria tak boleh. Korang setuju tak guys dengan pendapat ini? Please drop your comment down below. Jap. Ada satu lagi tambahan, iaitu kita sedia maklum yang sistem SSG telah menggantikan sistem Shichibukai. Jadi kalaulah kita nak kata yang SSG Seraphim ini belum sempurna, takkan World Government nak abolishkan sistem Shichibukai, ya tak? Yelah, kalau kita nak kata pasal Shichibukai ni suka mendatangkan kekacauan pun, sebab itulah sistemnya dibubarkan. Sebelum ni lagi kita dah nampak macam mana Shichibukai ni gunakan jawatan dorang untuk kepentingan dorang kan, which is Crocodile yang cuba untuk menggulingkan tahta Cobra di Alabasta. So berkemungkinan disebabkan SSG Seraphim ini telah pun disiapkan dan disempurnakan, iaitu Vegapunk telah pun berjaya mereplika semula Shichibukai yang terdahulu kesemuanya, maka sistem Shichibukai pun dihapuskan dan ditambah lagi dengan kerosakan yang telah dilakukan Doflamingo, mengukuhkan lagi sebab untuk menghapuskan sistem Shichibukai ini kan. Untuk Shichibukai yang batch baru tu pula, aku tak mention sebabnya mereka ni silih berganti sangat cepat. Aku kurang yakin kalau Vegapunk sempat memanfaatkan kedudukan mereka ini untuk dieksperimentasikan. Maksud aku macam ni, Blackbeard gantikan Jinbei sebagai Shichibukai sekejap sahaja. Lepas tu dia dah buat kacau dekat Marineford. Law pula gantikan Blackbeard pun sekejap sahaja. Lepas tu dah beraliansi dengan Luffy. Buggy dan Weevil pula sama juga, baru je nak merasa jadi Shichibukai, dah sistem Shichibukai tu dihapuskan dan digantikan dengan SSG. So aku kurang yakin untuk berteori bahawa Shichibukai yang batch baru ni mempunyai Seraphim mereka yang tersendiri. Tapi aku tidaklah menolak kebarangkalian tersebut secara total. Still possible juga untuk Shichibukai yang baharu ini dijadikan sebagai Seraphim oleh Dr. Vegapunk. Perkara yang kedua yang aku nak kongsikan dengan korang semua pula adalah tentang Organoid telah pun dilihat oleh Chopper dan juga Robin. Bagi aku panel ni sangat menarik disebabkan oleh Organoid tu dikatakan oleh Atlas sebagai satu teknologi yang tersangatlah penting bagi doktor-doktor pada masa hadapan. And as we already knew, Chopper sememangnya merupakan seorang doktor. So mungkinkah pendedahan Organoid kepada Chopper ini akan menjadi satu upgrade bagi Chopper dari segi ilmu perubatannya? Seandainya mendapat akses untuk menggunakan Organoid ini, maka Chopper akan mampu untuk mengubati segala penyakit yang dihadapi oleh nakama mereka nantinya. Yalah, mana taknya dia bakal mempunyai kemampuan untuk menukarkan tubuh organ yang terdapat dalam tubuh pesakitnya. Ini dah bukan merawat lagi dah, ini terus tukar dengan yang lain. Kalau sebelum ni Chopper hanya mampu untuk merawat luka pada diri seseorang, namun organ tersebut masih lagi terkesan dengan luka yang mereka terima, tapi kini sudah tidak lagi. Dengan menukarkan organ yang sakit pada diri seseorang dengan Organoid yang baharu ini, maka pesakit tersebut seakan-akan tidak pernah sakit langsung sebelum ini. Maksud aku macam ni, sebelum ni kita dapat tengok macam mana Chopper sering merawat Zoro yang tercedera, walaupun setelah menerima rawatan, Zoro tetap terpaksa untuk berehat agar kecederaan organ yang dirawat oleh Chopper itu tidak terluka semula. Dan benda ni sememangnya merupakan satu kekurangan apabila Straw Hats kehilangan kekuatan penuh yang dimiliki oleh Zoro. Let's say lah, Zoro guna ubat macam mana ubat Minx cucuk dia masa dekat Wano hari tu, sekalipun Zoro still akan merasakan side effect ubat tersebut, which is tubuh badan Zoro akan mengalami kesakitan berkali ganda selepas kesan ubat tu habis. So dengan upgrade ilmu perubatan Chopper berdasarkan Organoid ini, Zoro kini mampu untuk dirawat dan terus berlawan semula tanpa Chopper perlu merisaukan komplikasi yang akan menimpa dirinya nanti. And guess what guys, kemampuan untuk menukarkan organ seseorang ini tidak ubah seperti kemampuan yang dimiliki oleh The Surgeon of Death, Trafalgar D. Waterlaw. Memang mantap lah sekiranya Oda Sensei memberikan upgrade seperti mana yang aku katakan ini kepada Dr. Chopper. Dengan upgrade ini, Chopper akhirnya akan berjaya untuk merealisasikan apa yang sering dikatakan oleh Dr. Hiruluk kepada Chopper sebelum ini, iaitu there are no incurable disease in this world. Oh yes, tak dilupakan juga pada panel ni, Robin is being Robin. Kita dapat tengok yang Robin ni telah pun membuatkan orang lain menjadi paranoid apabila dia cakap yang dia ingatkan organ-organ tersebut adalah milik Dr. Vegapunk. Selain daripada tu kan guys, Organoids ni juga seakan-akan lebih menunjukkan kepada kita bahawa Oda benar-benar menjadikan kisah tentang Jesus yang diceritakan dalam Bible Mark chapter 3 sebagai rujukan untuk kisah Dr. Vegapunk ini. Pause kejap. Aku sebelum ni ada menerangkan tentang rujukan berdasarkan kisah Bible Mark 3 ni dalam video chapter analisis 1074 yang lepas. So aku sangatlah galakkan korang untuk tengok video itu supaya korang tak salah faham dengan apa yang aku cuba sampaikan ni. Okay? Sebab
Sebab kenapa aku mengatakan bahawa Orgonite ini lebih menunjukkan yang Oda menjadikan Jesus sebagai rujukan untuk Vegapunk ini adalah kerana kita semua sedia maklum yang Jesus memangnya mempunyai kemampuan mukjizat untuk menyembuhkan penyakit seseorang tanpa meninggalkan sebarang kesan dengan izin daripada Allah Subhanahu taala. Maka kemampuan Organoid yang mampu ditukarkan dengan organ yang lama ini seolah-olah hampir sama dengan kemampuan mukjizat yang dimiliki oleh Jesus. Bukan setakat itu sahaja, bahkan bayangan pengkhianat yang sedang cuba untuk menghapuskan aliansi Lanun Saintis ini juga dilihat sangat mirip dengan kisah pengkhianat yang terdapat dalam Bible Mark chapter 3. Akan tetapi persoalan yang timbul kepada aku sekarang adalah kenapa Dr. Vegapunk ini bergelar seorang doktor dan bukannya profesor. Maksud aku macam ni, dalam dunia One Piece ni, doktor tu hanyalah gelaran untuk seorang perawat seperti mana Dr. Hirulu, Kureha. Manakala bagi mereka yang melakukan kajian secara mendalam pula akan mendapat gelaran sebagai profesor seperti mana yang dimiliki oleh Profesor Clover. Jadi untuk si Vegapunk ni pula, dia ni dilihat lebih ke arah kajian berbanding rawatan. Buktinya dalam chapter yang ke-1074 yang lepas, Morgan sendiri mengatakan bahawa Vegapunk ini disanjung di seluruh dunia One Piece kerana kajiannya dalam penghasilan tenaga yang mampu untuk memberikan lampu kepada seluruh penduduk dunia tersebut. Tambahan pula dalam cover page chapter pada kali ini pun, Vegapunk dapat award daripada Gorosei disebabkan oleh kejeniusannya dalam kajian dan bukannya disebabkan oleh jasa dia dalam perubatan. Dalam cover page chapter 1073 yang lepas, Vegapunk dapat Ibel Prize pula disebabkan oleh menghasilkan belerang yang mampu mengeluarkan bunga. Yes, kemampuan organoid dia ni memang sangat membantu dalam dunia perubatan, akan tetapi tugas Dr. Vegapunk adalah untuk melakukan kajian bagi penghasilan organoid sahaja, bukanlah untuk merawat orang lain pun. So Vegapunk ni sepatutnya bergelar seorang profesor dah sekarang ni, memandangkan dia telah pun menyandang gelaran doktor ini sejak daripada insiden Ohara yang berlaku 22 tahun yang lepas lagi. Well, for me personally, sebab Vegapunk masih lagi bergelar doktor sehingga ke hari ini adalah kerana Oda ingin menunjukkan rujukan doktor itu sebagai seorang yang mempunyai kemampuan untuk merawat seperti mana yang dimiliki oleh Jesus dalam kisah yang terdapat dalam Bible Mark chapter 3 itu. Perkara menarik yang seterusnya dalam chapter pada kali ini juga adalah tentang Usopp yang dilihat terhempas ke tanah. Dalam panel ini kita dapat tengok yang Frankie dan Lilith elok je mendarat dengan hoverboots diorang kan, sedangkan si Usopp pula tersungkur keceper. Bagi aku ini antara detail yang menarik lah daripada Oda. Sebabnya dalam panel yang selepas daripada itu pula, kita dapat tengok yang si Frankie lah yang telah membantu untuk menarik kaki Usopp bagi membangunkan semula Usopp. Well, possibly selain daripada elemen jenaka yang diselitkan oleh Oda, perkara ini juga berkemungkinan berlaku disebabkan oleh kasut yang dipakai oleh Usopp itu telah perosak akibat daripada tembakan laser beam yang dilepaskan itu. Yalah, kalau kita perhatikan balik pun, Usopp ni adalah watak paling last sekali jatuh daripada jambatan tu, manakala Pythagoras, Lilith dan Frankie telah pun jatuh dahulu. So possibly kasut Usopp telah pun rosak, ataupun mungkin Usopp tak pandai untuk mengendalikan kasut hoverboard itu. Yalah, kalau macam Luffy dengan Chopper kan, Vegapunk sendiri yang ajar dia orang sebelum ni. Untuk si Usopp ni pula mungkin tak ada orang yang bagi tahu dekat dia kan. Manakala untuk Frankie pula, dia ni memang seseorang yang mahir dalam bidang mesin ni kan, dan dia pun menghabiskan masanya 2 tahun time skip di makmal peninggalan Dr. Vegapunk. So mungkin sebab tu dia pandai nak gunakan hoverboard tu. Tapi apa-apa pun, panel Usopp jatuh ni bagi aku memang merupakan satu detail yang sangat teliti daripada Oda untuk menghiburkan kita semua. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Dan again, aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang mendoakan kesihatan ibu aku. InsyaAllah, see you guys in the next content. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi